Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung pembelajaran kita bagi subjek OSHA. Okay, apa yang kita nak lihat di sini ialah dalam chapter 3, iaitu yang bertajuk Incident Prevention. Jadi, di akhir topik ni, kalau kita dapati, kita nak awak memahami apakah definisi bagi insiden, accident and near miss accident. Dan kita boleh membezakan di antara ketiga-tiga definisi yang kita huraikan tadi, iaitu insiden, accident dan near miss. Dan seterusnya kita nak explain yang penyebab bagi satu insiden and the role of management control. Seterusnya kita nak describe the basic cause bagi accident theory. Dan seterusnya kita nak explain the cause of an accident. Dan seterusnya kita boleh explain the process of implementation and accident prevention program. Okey, di Malaysia telah direkodkan bahawa pada setiap jam berlaku 4 kecederaan. 4 pekerja yang cedera pada 2013. Ini dilaporkan oleh SOSO pada 2014. Ini menunjukkan, memastikan bahawa tempat kerja kita selamat, iaitu untuk mengelakkan daripada berlaku insiden ataupun aksiden. Jadi ini kita juga tahu dikenali sebagai incident prevention ataupun pencegahan daripada berlaku insiden. Incident prevention looks into developing a safe workplace which minimize the possibility and if possible, zero possibility of being injured at the workplace. Kita tahu berlaku insiden prevention tu kita patut cegah lah. Di mana kita dapat mengurangkan atau meminimalkan seminima yang mungkin daripada berlakunya sebarang insiden yang boleh menyebabkan kecederaan di tempat kerja. Okey, kita boleh huraikan di sini sekiranya tidak berlaku insiden, maka tidaklah akan berlakunya aksiden. Kalau tidak berlaku insiden, maknanya tidak berlaku aksiden, di mana kita dapati bila aksiden tak berlaku, maksudnya tidak berlaku sebarang kecederaan. Maka kita seronoklah nak pergi kerja kan. Why kita implement incident prevention ni? Incident prevention ni memang diperlukan memang diperlukan oleh kita telah menetapkan bahawa terdapatnya peraturan-peraturan dan akta-akta perniagaan untuk mengelakkannya penyalahgunaan dan kepada pekerja kita ni lah. Kita salah guna kuasa. Kita lihat kalau dalam satu bisnes kiranya berlaku insiden ataupun aksiden, ia akan menyebabkan terhasilnya ataupun menyebabkan extra cost. Yang seterusnya akan menambahkan pula insurans lah, sebab kita kena bayar dekat pekerja-pekerja kita, dan boleh juga berlaku kerosakan kepada equipment kita, loss of production time, masa untuk production time tu mungkin terpaksa dihentikan semasa kita melakukan investigation and finds. Jadi, apabila kita nak implement incident prevention ni, sebenarnya secara umumnya ialah untuk mengelakkan kepada penambahan kos tadilah. Di mana kita tahu bahawa akan terdapat gangguan lah sekiranya kepada bisnes kita, sekiranya berlakunya aksiden yang akan menyebabkan production kita terpaksa menghentikan pengeluaran. Dan apabila keselamatan pekerja tu kita pastikan bahawa pekerja kita dalam keadaan selamat, tidak berlakunya sebarang kecederaan, pekerja kita akan bekerja dengan selamat dan seterusnya gembira untuk datang bekerja. Dan seterusnya, apakah hasil daripada keadaan tersebut? Tentulah high productivity akan terhasil oleh bisnes kita disebabkan tiadanya gangguan kepada keluaran bisnes kita tu. Dan kita tahu disebabkan keadaan-keadaan ni, maka sebenarnya kita patut melakukan pencegahan insiden tadi ni sebagai satu priority dan compulsory. Kita patut ambil dia sebagai satu keutamaan lah, dan kita patut mewajibkan kepada pihak-pihak majikan tu supaya dia implement incident prevention tadi ni.
Jadi kita kena faham dulu apakah konsep bagi insiden ya. Insiden ni macam kejadian lah. Kejadian tu tak semestinya accident tak semestinya kejadian yang buruk, mungkin je kejadian yang baik, tapi kita boleh katakan insiden ni sebenarnya apa dia? Insiden tu kita boleh anggap sebagai satu event ya, satu kejadian yang berlaku secara individu ataupun oleh beberapa siri ya, beberapa siri yang boleh menyebabkan ya keadaan di mana kita tak mahu situasi itu berlaku. Usually situation cause yang boleh menyebabkan injuries and death towards human being, object or substance. Condition ni selalunya bermula daripada unexpected and unplanned event due to a single cause or combination of cause. Mungkin terjadinya sesuatu insiden tu mungkin terjadi disebabkan oleh beberapa penyebab ya, ataupun oleh satu sebab sahaja ya. Jadi kita kena identify ya, kita kena pasti apakah yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian tersebut ya. Dan kita kena pastikan tidak siapa yang dipersalahkan ya, yang dipertanggungjawabkan dalam keadaan ni. Yang tu yang kita nak ya. Tetapi ya, malangnya most of the occurrence selalunya kita dapati apa yang kejadian yang berlaku tu sebenarnya disebabkan oleh human error ataupun tindakan-tindakan yang tidak selamat ya, ataupun keadaan-keadaan yang tidak selamat dalam persekitaran tempat kerja kita ya, di mana bila berlakunya occurrence yang boleh menyebabkan keadaan yang boleh memburukkan keadaan fizikal bagi pekerja kita ataupun boleh menyebabkan kerugian ya, iaitu kehilangan properties kita, contohnya seperti kebakaran dan sebagainya ya, ataupun kehilangan, kerosakan dan sebagainya. Yang ni kita panggil sebagai accident ya. And kita katakan setiap jaringannya, kejadian-kejadian yang berlaku tu juga kadang-kadang dia boleh menyebabkan yang kita panggil sebagai near miss. Near miss, jadi kejadian tu berlaku tapi dia tak mencipta ya satu keburukan kepada pekerja ataupun harta benda kita, tapi ianya boleh menyebabkan ya. Okay, mari kita lihat block diagram for the concept of incident tadi ni. Maksudnya apabila berlakunya unexpected or unplanned event tu, maksudnya dia tak termasuk pun dalam senarai kerja ya, pekerja-pekerja kita ya. Dan kejadian tu berlaku boleh jadi secara tersendiri satu saja ya, ataupun kombinasi ya, berbagai-bagai kejadian yang mana ia boleh menyebabkan accident ataupun near miss accident ya, di mana kejadian itu boleh menyebabkan berlakunya kehilangan ya. Kehilangan tu mungkin juga kehilangan dari segi harta benda ataupun kematian ya, kecederaan ya, masa dan juga duit wang kita ya. Kita nak tengok masih lagi dalam definisi of incident. Jadi the definition for accident, near miss and incident at work, dia varies ya, maksudnya pelbagai. Kita boleh buat pelbagai ya, bergantung kepada pekerjaan kita lah ya, dan apa dia tujuan yang kita lakukan tu ya. Contohnya untuk tindakan pencegahan bagi sesuatu kejadian tu. Jadi accident ni adalah kita boleh katakan sebagai sebahagian daripada insiden. Sebab insiden ni kejadian, boleh jadi kejadian baik, boleh jadi kejadian buruk kan. Dan kejadian yang boleh kita kata kejadian buruk lah, yang boleh menyebabkan kecederaan, kematian dan sebagainya, ataupun kehilangan harta benda, lebih kepada insiden lah ya. Dan kita tahu apabila kita melakukan investigation for the accident ya, dan workers compensation ni, occupational accidents such as from SUSO, non-injuries incident and near miss are identified as different entities from
aksiden, ya. Aksiden kita ni pelbagai, ya. Mungkin kecederaan pada tangan, kan, boleh disebabkan oleh pisau, oleh benda-benda tajam, oleh bahan kimia dan sebagainya, ya. Jadi kita lihat di sini diberikan satu perkaitan, ya, di antara insiden, accident and near miss accident, ya. Ini based on MS 17, ya, Malaysian Standard 1722 2001 and OSHA 18001 2007. Ya, accident ni adalah sebahagian daripada insiden based on OSHA, ya. Incident at work related events in which an injury or ill health or fatality occurred or could have occurred. Ya, dia boleh jadi insiden tu adalah sesuatu kejadian, ya, sesuatu kejadian yang boleh menyebabkan kecederaan, ya, ataupun boleh menyebabkan kesihatan kita terganggu, ataupun oleh kematian dan sebagainya, dan boleh jadi dia boleh menyebabkan, dia tak berlaku lagi tapi dia boleh menyebabkan, yang tu kita panggil sebagai insiden, ya. Jadi insiden in which apabila sahaja boleh menyebabkan kecederaan, ya, kesihatan kita terganggu, yang ni sebenarnya kita panggil sebagai accident. Kalau near miss tadi ni ialah insiden tapi dia tidak menyebabkan injuries, ya, ataupun tidak menyebabkan kecederaan ataupun kesihatan kita terganggu, ya. Tapi near miss lah, dia boleh juga berlaku accident, ya, hampir-hampir berlakunya accident tu. Definisi bagi insiden juga sebenarnya bukan tetap, ya. Kalau kita lihat yang sebelum ni tadi, dia kata insiden adalah sebahagian daripada accident. Tapi sekarang ni kita tengok definisi ni adalah definisi yang dihuraikan oleh HSE, ya. Di mana accident and incident ni dia definisikan sebagai benda yang sangat berbeza, ya. Tak sama dengan hak tadi, dia kata accident adalah sebahagian daripada insiden. Tetapi HSE pula mendefinisikan bahawa accident tu adalah benda yang boleh menyebabkan kecederaan ataupun gangguan kepada kesihatan. Insiden ni tak ada langsung dia kata ada kaitan dengan insiden tadi ni. Tapi insiden adalah sesuatu yang sama ada kita tak mau benda tu berlaku ataupun boleh menyebabkan ia nyaris-nyaris berlakunya insiden. Yang tu dia kata insiden. Jadi insiden di sini, ya, yang definisikan oleh HSE ni, dia kata boleh terbahagi kepada dua, iaitu near miss, ya. Near miss tu akan maksudnya nyaris-nyaris berlaku insiden tapi dia tak menyebabkan keburukan, tapi dia ada potensi, ya, potensi yang boleh menyebabkan kecederaan ataupun kesihatan kita terganggu, ataupun satu-satu tindakan kita yang mana kita tak mau pun, dia bukan termasuk dalam kerja kita, ya, termasuk dalam kerja kita dan kita takuti dia boleh ada potensi, ya, untuk menyebabkan kecederaan ataupun kesihatan kita yang terganggu. Jadi secara kita lihat di sini, accident ni memang kita jarang gunakan berbanding dengan insiden, sebab insiden tu kejadian, sebab dia boleh jadi apa-apa sahaja kejadian yang berlaku yang kita tak mahu di tempat kerja, yang tu kita katakan sebagai insiden. Tapi insiden ni bukannya boleh menyebabkan kecederaan, ya. Tak semestinya ia menyebabkan kecederaan, tapi boleh menyebabkan kecederaan. Ya, kita lihat ke unsur-unsur yang kita boleh panggil sebagai insiden, ya. Kesimpulan dia, kita boleh katakan insiden tu boleh kita lihatkan apabila adanya elemen-elemen seperti berikut, iaitu dia adalah jujukan, ya, jujukan bagi kejadian-kejadian, ya, ataupun kombinasi, ya, bagi sebab-sebab kita tadi ni, dan juga dia boleh jadi results tadi ni, iaitu kombinasi ataupun kombinasi bagi kejadian-kejadian yang boleh mengganggu aktiviti kita, ya, dan juga dia boleh menyebabkan kecederaan ataupun tidak menyebabkan kecederaan,
ataupun tidak menyebabkan keburukan, ataupun tidak menyebabkan keadaan-keadaan yang kita tak mahu, kematian dan sebagainya, tapi boleh juga, mungkin juga boleh menyebabkan kecederaan. Ya? Dan kita boleh katakan yang sesuatu yang menyebabkan kecederaan ataupun kesihatan kita terganggu ataupun kehilangan ataupun kerosakan kepada properties kita, ya. Jadi kita kena ingat accident adalah insiden, tetapi insiden tidak semestinya accident.